Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan rakaman ini adalah untuk memenuhi tugasan bagi subjek KPD 3026 Pengajaran Teknologi dan Penaksiran 2 bagi tugasan makro 1. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Azam bin Hassan, nombor metrik di 2017107759. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan menerangkan mengenai rancangan pengajaran harian bagi penaksiran bilik darjah. Ini adalah tajuk yang saya akan fokuskan, iaitu puisi moden cerpen air mata dalam bagi pengajaran untuk tingkatan 4. Ini merupakan tajuk yang saya akan fokuskan, iaitu watak dan perwatakan dalam cerpen air mata dalam. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan mengalami dan menghayati. Untuk objektif tingkah laku, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan definisi watak dan perwatakan dengan jelas dan tepat dalam cerpen air mata dalam melalui aktiviti UIM. Dan seterusnya, pelajar juga akan dapat membincangkan sekurang-kurangnya dua watak serta perwatakan dalam cerpen air mata dalam melalui aktiviti teka siapa saya. Rancangan pengajaran harian ini adalah mengambil masa 30 minit sahaja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan langkah-langkah dalam penaksiran bilik darjah. Ada 5 langkah keseluruhannya dan saya akan menunjukkan di bahagian yang pertama atau langkah yang pertama, iaitu di bahagian set induksi. Set induksi ini akan menayangkan mengenai video tentang budaya kehidupan orang kampung. Ini Atuk kenalkan. Tok Mat, legenda wayang kulit. Atuk belajar dengan dia lah. Apa semua ni? Kami nak persembahkan wayang kulit bertajuk Di Sebalik Tabir. Sini duduk. Mat, sini. Hei tua, kau masih hidup? Ya Jebat, aku masih hidup. Kenapa Jebat? Kenapa kau mendahaka kepada raja? Tua, sebenarnya aku ingin menuntut bela. Nanti. Mat ni. Alang, mari. Raja di istana amat sedih gundah gulana. Teringatkan tua. Tua, beta menyesal. Bersabarlah tuanku. Tayangan video ini adalah mengenai budaya kehidupan orang kampung. Ini adalah soalan dan jangkaan jawapan. Siapakah watak yang berpengalaman dalam menghidupkan budaya wayang kulit dalam video Upin dan Ipin di Sebalik Tabir?
Jangkaan jawapan, watak yang menghidupkan budaya wayang kulit ialah watak Tok Mat. Soalan yang kedua adalah, pada pendapat anda, adakah budaya permainan wayang kulit masih diterima dalam kalangan masyarakat zaman kini? Jangkaan jawapan, ya, kerana permainan wayang kulit bukan setakat menjadi alat hiburan semata-mata, malah ia juga melambangkan imej bangsa Melayu itu sendiri. Ini adalah aktiviti dan catatan untuk set induksi. Aktiviti yang pertama adalah guru menayang video yang berdurasi selama 2 minit. Murid mengenal pasti watak-watak yang terdapat dalam tayangan video. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai watak dan pendapat murid berkaitan video yang ditayangkan. Murid memberi jawapan serta respon yang baik. Untuk aktiviti ini, wujud pentaksiran lisan. Untuk catatan, iaitu melibatkan kemahiran berfikir kreatif, iaitu menjana idea. Untuk set induksi ini, ia mengambil masa selama 3 minit sahaja. Seterusnya, dalam langkah 1, terdapat juga mengenai soalan, jangkaan jawapan, aktiviti, catatan serta slide PowerPoint yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk soalan dan jangkaan jawapan, soalan yang pertama adalah, apakah maksud watak perwatakan berdasarkan fahaman anda? Jangkaan jawapan, watak ialah benda yang berperanan dalam cerita dan perwatakan ialah sifat atau ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu watak. Untuk soalan yang kedua, pada pendapat anda, adakah budaya permainan wayang kulit masih diterapkan dalam kalangan masyarakat? Jangkaan jawapan, ya, kerana adat dan budaya permainan wayang kulit bukan sahaja menjadi alat hiburan, malah ia juga menjadi imej yang menunjukkan keunikan budaya masyarakat Melayu. Ini adalah slide PowerPoint yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang menerangkan mengenai definisi watak. Watak ialah pelaku atau aksi dalam cerita ataupun aksi dalam sesebuah cerita. Seterusnya mengenai definisi perwatakan. Perwatakan pula merupakan satu cara bagaimana pengarang mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak-watak ciptaannya itu. Seterusnya adalah mengenai jenis watak yang menerangkan atau menunjukkan watak utama, watak sampingan, iaitu watak protagonis, antagonis, bundar, dinamik, pipih, dan statik. Ini adalah untuk aktiviti langkah 1. Yang pertama adalah bersoal jawab. Guru bersoal jawab mengenai maksud watak dan perwatakan serta jenis watak yang murid faham. Murid menjawab soalan guru dengan pendapat yang tersendiri. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai definisi watak perwatakan dan jenis watak melalui slide PowerPoint serta murid juga mendengar penerangan aktiviti yang akan dijalankan, iaitu aktiviti Who I Am. Murid secara jelas memahami maksud dengan watak, perwatakan dan jenis watak serta aktiviti yang akan dijalankan. Ini adalah antara ABM atau BBM yang terlibat ataupun yang ada atau yang wujud dalam sesi pengajaran. Murid menerima kotak yang mengandungi kad cabutan untuk melakukan lakonan secara spontan
mengenai jenis watak dan mengaitkan dengan watak yang terdapat dalam cerpen air mata dalam. Murid yang tidak terlibat dengan lakonan akan mencatat nota berdasarkan lakonan yang disampaikan oleh murid yang lain. Murid memahami dengan jelas perkara yang berkaitan dengan cerpen air mata dalam melalui aktiviti yang dijalankan. Pentaksiran bagi aktiviti langkah 1 ialah pentaksiran lisan dan bertulis. Bagi catatan, untuk strategi berfikir ialah mengkonsepsi dan membuat keputusan. Aktiviti langkah 1 hanya mengambil masa selama 10 minit sahaja. Seterusnya, kita akan masuk ke langkah yang kedua. Dalam langkah yang kedua juga mempunyai soalan dan jagaan jawapan seperti yang tertera. Dan ini adalah slide PowerPoint yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah watak dan perwatakan Pak Yasuk. Ini adalah watak dan perwatakan Faizah. Dan yang terakhir ialah watak dan perwatakan Nora. Aktiviti langkah yang kedua. Aktiviti langkah yang kedua adalah guru bersoal jawab dengan murid sebelum memulakan aktiviti. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai watak dan perwatakan dalam cerpen air mata dalam melalui slide PowerPoint. Murid secara jelas memahami watak perwatakan dalam cerpen air mata dalam. Murid membentuk 3 kumpulan melalui cabutan nombor dan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang pelajar. Setiap wakil kumpulan akan menerima satu sampul yang mengandungi nama watak yang terdapat dalam cerpen air mata dalam. Untuk aktiviti teka siapa saya, untuk aktiviti, setiap kumpulan perlu kehadapan dalam keadaan berbaris dan wakil kumpulan yang menerima sampul perlu memulakan lakonan yang mencirikan sesebuah watak tanpa menggunakan suara dan akan dilakukan oleh setiap ahli kumpulan yang melihatnya sehingga ahli kumpulan yang terakhir perlu meneka watak yang dilakukan. Ahli kumpulan yang terakhir perlu memilih dialog yang ditampal di papan putih bagi menunjukkan watak yang ditekanya itu. Murid memahami dengan jelas perkara yang berkaitan dengan cerpen air mata dalam melalui aktiviti yang dijalankan. Untuk aktiviti langkah yang kedua, pentaksiran hanyalah pentaksiran lisan. Dan aktiviti untuk langkah kedua hanya mengambil masa selama 10 minit sahaja. Bagi catatan, untuk strategi pengajaran dan pembelajaran ialah kepelbagaian sumber dan bahan. Ini adalah sampul ataupun ABM dalam aktiviti yang dijalankan. Ini pula merupakan dialog watak yang dijalankan dalam aktiviti. Ini pula adalah watak Nora dan ini pula adalah dialog untuk watak Pak Yasuk. Seterusnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Untuk aktiviti langkah yang ketiga, guru mengedarkan lembaran kerja. Murid menjawab lembaran kerja secara individu. Guru mengumpulkan semula lembaran kerja yang diberikan untuk disemak dan dinilai. Lembaran kerja yang diberikan adalah lembaran kerja iaitu peta iting. Untuk aktiviti langkah yang ketiga, pentaksiran hanyalah pentaksiran bertulis sahaja. Untuk aktiviti langkah ketiga juga hanya mengambil masa selama 5 minit sahaja. Untuk catatan, ABM atau BBM ialah peta itings, buku nota dan buku teks sahaja. Ini adalah contoh lembaran kerja. Soalan yang pertama adalah senaraikan jenis-jenis watak beserta maksud. Dan ini pula adalah senaraikan watak dan perwatakan beserta contoh berdasarkan cerpen air mata dalam. Ini adalah jangkaan jawapan bagi kedua-dua soalan ataupun lembaran kerja.
Seterusnya, kita akan ke bahagian penutup. Untuk penutup, hanya aktiviti yang dijalankan hanyalah sesi refleksi dan rumusan keseluruhan isi PDP. Dan ini adalah jangkaan refleksi. Bagi aktiviti penutup, guru memilih seorang murid untuk memberi refleksi tentang rumusan keseluruhan aspek watak dan perwatakan dalam cerpen air mata dalam. Guru juga merumuskan keseluruhan tentang definisi watak dan perwatakan serta jenis watak yang terdapat dalam cerpen air mata dalam. Pentaksiran dalam aktiviti ini hanyalah pentaksiran lisan. Aktiviti ini juga mengambil masa hanyalah 2 minit sahaja. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.